Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Haziq Zakaria dalam program Sarawak Outers Highlight. Pada hari ini kita sangat bertuah kerana bersama dengan salah seorang penulis buku yang kita jangkakan sangat hebatlah. Nanti beliau akan memperkenalkan. Baiklah, bersama saya adalah Dr. Loji Saibi. Betul? Okey. Baiklah, Doktor, boleh tak Doktor perkenalkan sendiri sikit kepada kita punya penonton? Boleh tak? Silakan. Okay. Terima kasih. Saya sekarang pesara sepenuh masa setelah berkhidmat dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak selama 36 tahun. 36 tahun, okey. Ya. Kemudian saya mula kerjaya saya sebagai guru pada tahun 1969. 69. Okay. Dan saya telah diberi tugas-tugas selama 36 tahun itu sebagai pengetua sekolah menengah, sebagai pegawai pendidikan bahagian, sebagai timbalan ketua penolong pengarah. Dan apabila bersara, saya telah bekerja di negara jiran kita. Negara jiran? Iaitu Brunei Darussalam. Oh, Brunei, okey. Iaitu berkhidmatlah dengan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Okey. Dan saya dikehendaki memulakan sebuah sekolah menengah yang baru. So, saya menjalankan tugas itu selama 7 tahun saya di sana. Brunei. Di Brunei. Kemudian apabila saya rasa tanggungjawab saya sudah selesai, saya pun mohon kontrak tu tamatlah kontrak. Di Brunei tu, Doktor buat buka sekolah, kemudian mohon untuk menamatkanlah, menyerahkan kepada orang lain lah. Yalah, betul. Tugas saya sudah selesai. Jadi apabila balik, ini sudah bersara saya tu. Apabila balik, saya pula dilantik semula oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Sebagai fellow kanan. Fellow kanan, tinggi tu. Tinggi tu. Ya, tugasnya ialah untuk memastikan sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi di seluruh Malaysia itu, dia punya prestasi itu dikekalkan. Jadi kita pergi ke sekolah-sekolah ini, kita buat mentorship, kita buat monitoring. Monitoring, okey. Kemudian staff development ya, supaya sekolah itu dapat mengekalkan prestasi yang memang cemerlang, sekolah berasrama penuh. Itu tujuannya lah. 3 tahun. So akhirnya 2015 barulah saya dianggap sebagai pesara sepenuh masa. Pesara sepenuh masa. Kira sekarang ni Doktor adalah seorang pesara sepenuh masa lah. Ya. Okey. Macam tadi saya ada maklumkan Doktor ada menulis karya lah. Dan kita pun tadi dah berbincang sedikit. Dan banyak sebenarnya karya Doktor ni. Jadi boleh tak Doktor ceritakan sedikit pengalaman dalam penulisan sama ada penulisan artikel ataupun penulisan buku, penerbitan buku. Silakan Doktor. Saya mula minat dalam penulisan ini apabila masih lagi di sekolah menengah. Sekolah menengah? Okey. Itu tahun 60-an. Waktu itu saya menyumbang kepada majalah sekolah lah. Majalah sekolah, okey. Menulis iaitu cerpen, puisi. Dan minat itu diteruskan sebab saya ini yang hobi saya ialah membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Okay. Jadi hobi itu diteruskan. Sehingga apabila saya menjawat jawatan pegawai pendidikan bahagian Bintulu, saya juga menyumbang artikel kepada jurnal
Jurnal, okey. Iaitu Persatuan Perkembangan Profesionalisme Pendidikan Sarawak. Atau singkatannya Profes. Dia menerbit jurnal secara berkala. Okey. Dan saya juga contribute dah untuk menulis artikel dalam jurnal tu. Menulis artikel. Ya. Dia kira macam satu penerbitan untuk Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Betul. Okey. Saya juga menyumbang kepada apa sajalah kalau ada pertandingan kah, macam persatuan sejarah Malaysia cawangan Sarawak. Okey. Mereka mengadakan pertandingan menulis esei sejarah. Menulis esei sejarah. Saya juga mengikuti peraduan itu. Susah tu, Doktor. Yalah. Sebab sejarah ni adalah sesuatu yang bukan kita boleh olah sesuka hati. Dia adalah satu fakta kan. Jadi satu pertandingan esei sejarah tu hebat. Tapi dari segi akademik saya, memang ijazah sarjana muda dengan kepujian saya ialah dalam pengkhususan bidang sejarah dan sastra. Sejarah dan sastra. Jadi minat dalam itu memang ada. Okey, menarik. Jadi sebab itulah kalau diberi peluang, iaitu ada ruang, ada masa, saya akan terus menulis. Ini yang saya laku sekarang. Hampir tiap-tiap hari saya menulis. Sehingga 3 manuskrip yang saya sediakan itu, yang menunggu untuk diterbitkan, saya tulis semasa pandemik. 3 manuskrip itu. Okey, Doktor. Tadi kan Doktor bagi tahu hobi Doktor menulis dengan membaca. Ada tak hobi selain daripada menulis dan membaca tu? Ada tak macam, yalah sekarang Doktor adalah seorang pesara penuh. Ya. Pesara penuh kan? Mestilah banyak masa kan? Adakah Doktor ada hobi lain juga? Ada apa tu? Memang ada hobi yang lain. Dulu pernah juga bermain permainan seperti golf, seperti tenis. Okay. Tapi itu sebelum bersara lah. Sebelum bersara lah. Lepas bersara. Ya, selepas bersara, apa yang saya lakukan untuk memastikan supaya kesihatan saya yang sekarang sudah berumur 70-an supaya kekal sihat. Jadi setiap peluang yang ada, saya akan berjalan. Brisk walking, okay. Di jogging track pustaka negeri itu. Kalau cuaca baik, hampir tiap-tiap hari saya sana. Kira habis berjalan terus pergi baca buku lah. Okeylah tu. Yalah, betul. Sebab itu perlu juga untuk kita punya mental health. Ya, orang yang cergas fisikalnya, dia akan juga cergas mentalnya. Betul. Badan yang cergas, otak yang cerdas. Betul. Okey, Doktor. Boleh tak ceritakan sedikit hasil karya yang telah Doktor terbitkan? Sebab depan ni kita lihat ada tiga buah buku. Kalau orang Sarawak kata 3 gig buku lah. Ada 3 gig buku. Boleh tak Doktor ceritakan macam mana berkaitan karya yang ada di depan ni? Buku yang pertama saya tulis iaitu Attitudes to Work, Implication to Teachers in Sarawak. Buku itu berasas kepada kajian yang saya buat apabila saya membuat pengajian Doctor of Philosophy di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Jadi itu adalah rumusan daripada kajian itu. Rumusan daripada kajian Doktor semasa di mana saya bandingkan sikap bekerja antara guru-guru ni. Bagus ni baca untuk cikgu. Ya. Saya beranggapan dan juga orang awam lah beranggapan bahawa sikap ini penting untuk seorang pekerja. Dan dikatakan kalau sikap itu baik, maka dia akan bekerja dengan baik. Betul? Betul, setuju. Dan setengah orang mengatakan ada kaum
mempunyai sikap yang sangat baik sehingga menunjuk prestasi kerja yang sangat baik. Inilah saya buat kajian, betulkah tidak tu? Betul. Sebab Setuju. di peringkat kedoktoran ini kita mesti nak pastikan apa andaian orang ni betul atau tidak. Jadi saya buat kajian iaitu membandingkan sikap orang kita Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Tapi hasil kajian itu, dapatan kajian itu menunjukkan bahawa there is no significant difference between the two groups. Tidak ada perbezaan ketara di antara dua ni. Wah. Yang membezakan hanya persepsi saja. Persepsi. Okey. Orang Bumiputra ataupun di sini guru Bumiputra menganggap guru bukan Bumiputra ini rajin dan seterusnya. Tapi itu persepsi saja. Okey. Apabila dibuat kajian, dia sama saja. Orang kita pun mempunyai sikap yang sama hebat dengan bukan Bumiputra. Itu buku yang pertama. Betul. Buku yang pertama. Diterbitkan oleh Profes. Inilah dia Profes. Persatuan Perkembangan Profesionalisme Sarawak. Oleh Profes, dan dilancarkan oleh waktu itu yang amat berhormat Ketua Menteri yang sekarang TYT Tun di Muka. Di Muka dilancarkan oleh 2004. 2004. Dilancarkan sana. Lama ni. Masih dicetak ke, Doktor? Masih dicetak buku ni? Itu susah nak dijawab lah. Kalau macam tu, mereka kena cari dekat perpustakaan lah untuk membaca kalau lebih lanjut. Kalau ada. Okey, kita pergi kepada buku kedua ni, Doktor. Okey. Itu buku kedua. Buku kedua. Minta maaf. Betul. Okey, buku kedua. Buku apa ni? Six Wonder of Borneo. Wah. Ceritakan sikit. Buku kedua saya yang diterbit tahun 2015 kalau tak silap dah. Diterbit oleh publisher di Singapura. Wah. Iaitu Partridge. Partridge ni ialah Penguin Books Affiliate. Partridge. Penguin Random House Company. Betul. Jadi buku ini saya terbitkan sebab saya beranggapan kalau penulis sesebuah negara itu hanya menulis untuk orang-orang di negara itu saja, itu tak mencukupi. Betul. So saya hendak pergi ke luar negara. So buku ini sekarang sudah mendapat liputan global. Wah. Google kan, ya, tajuk itu. Google. Kita akan lihat di surat khabar di seluruh dunia ada. Di South Africa, di Sweden, di China, di Japan dan seterusnya. Google saja kalau nak. Six Wonder of Borneo. Boleh Google ni kepada semua yang menonton ni. Dan yang sekarang buku ini telah ditempatkan di Congress Library, Washington, USA. Wah. Copyright. Wah, hebat ni. Ya. Dahsyat sangat ni tu. Tapi oleh kerana sekarang sambutan untuk pembacaan buku ini kurang. Sebab itu dia punya penjualan tu pun kurang juga. Sepatutnya saya dapat hasil daripada itu. Hasil daripada ini, ya. Dan buku ini saya tulis sebab apabila saya melawat anak saya yang menetap di Canada, saya dapati banyak berita mengenai Borneo Rainforest. Borneo Rainforest ini yang sepatutnya dianggap sebagai khazanah asli, ya, natural assets untuk seluruh dunia.
Tapi didapati hutan rimba kita ni hampir hampir tidak dia pupus lah. Tapi berkurangan daripada apa yang dulu. Kalau dulu kita dapati Sarawak, Sabah, Brunei, memang dia punya hutan rimba ini masih kekal macam aslinya. Tapi Brunei masih lagi. Ya. Kalau pergi ke Brunei, dia punya hutan tu masih lagi kekal seperti dulu. Tak disentuh. Tapi Sarawak, Sabah, alhamdulillah kita tahulah Sarawak, Sabah. Jadi tujuan saya menulis ini ialah saya nak memberi kesedaran kepada ialah mereka yang berkepentingan supaya jagakan khazanah asli kita ni, ya. Our nature resources ni hendaklah dijaga, ya. Sebab nanti generasi yang akan datang, apa akan jadi kalau tidak ada ni? Sekarang pun yang climate change dan climate change menjadi masalah. Sebab itulah, sebab hutan rimba sudah berkurangan. Jadi ini tujuannya. Jadi kisahnya ialah mengenai biji ajaib. Biji ajaib. Seeds. Wonder of Borneo. Dan biji ini kalau diproses, dia dapat memanjangkan umur. Memanjangkan umur? Wah. Itu sebab tu boleh baca ni supaya tahu macam mana mana hasil ni. Sebab biji ini diproses oleh syarikat lah. Kemudian dibuat suplemen. Dan menjadi bisnes yang besar. Syarikat US ini yang buat. Dan ianya menimbulkan persaingan pergolakan. Itulah kisah dalam itu. Kat mana nak dapatkan buku ni? Dari publisher dia. Publisher Penguin Partridge Penguin Random House Company. Jadi kalau penonton nak dapatkan buku ni boleh Google lah Partridge Penguin Random House Company. Okey, kita terus kepada buku yang terakhir. Ini yang menarik ni. Ketiga, peristiwa berdarah 1949 di Sibu, pejuang yang tidak didendang. Wah, tak didendang macam mana tu, Doktor? Boleh cerita sikit berkaitan buku ni, Doktor? Jadi buku yang ketiga ini saya tulis atas permintaan arwah, sekarang sudah arwah, Allahyarham Tuan Haji Yusuf bin Merais. Haji Yusuf. Beliau ini mengikut apa yang diceritakan kepada saya, dia telah menyerahkan bahan-bahan yang dia catat semasa peristiwa ini berlaku. Diserah kepada saya, kemudian saya menulislah mengikut catatan itu. Di samping saya juga menambahkan sedikit dari segi sejarah Nusantara waktu itu. Bergolak waktu itu kan. Betul. Apabila penjajah British ini mengambil alih Sarawak daripada James Brooke. Jadi bergolak waktu itu. Ya. Dan oleh kerana itulah pemuda Melayu di Sibu ni, mereka memang tidak bersetuju bahawa Sarawak ini diserah kepada British ni. Sebab waktu James Brooke dulu, pemerintahan James Brooke, orang kita walaupun tidak mendapat banyak pembangunan, tapi dijaga dia punya identiti kita, dijaga budaya kita, dijaga agama kita, dijaga dan seterusnya. Tapi apabila British mengambil alih, itu lain. Sebab British ni dia punya tujuan tu memang berbeza lah. Betul. Oleh kerana itulah pemuda ini bersemangat untuk protes, ya. Dan beliau
yang sama dengan yang selalu didendangkan, iaitu Rosely Doby dan rakannya, selalu didendangkan. Mana-mana buku sejarah yang berkaitan dengan peristiwa ini, mereka yang ini saja yang didendangkan. Betul. Jadi bagi saya sebagai seorang penulis, kita tak mahu yang macam ni. Kita perlu tonjolkan juga orang yang hampir sama sumbangannya, ataupun penglibatannya. Jadi sebab itulah akhirnya saya bersetuju dengan permintaan beliau. Tapi malangnya sebaik saja buku ini diterbitkan, beberapa ketika selepas itu beliau pun meninggal dunia. Banyak. Kira dalam buku ni adalah catatan beliau mengenai perjuangan tidak didendang ni. Banyak versi yang kita dengar berkaitan peristiwa di Sibu. Ada yang mengatakan ada support lah, orang kata sokongan daripada kumpulan-kumpulan lain. Tapi benda tu pun akan menimbulkan banyak isu lah. Ini tidak sokong ini tidak sokong ini. Okey. Baiklah, ketika kita pergi kepada ni lah, masa-masa pandemik kan. Ketika negara dilanda pandemik COVID pada tahun 2020, ialah masa tu semua tak boleh buat. Nak keluar pun tak boleh. Sekarang ni alhamdulillah kita dah boleh keluar nak mencari bahan. Masa dekat pandemik nak cari bahan terpaksalah buka internet, lagi-lagi kalau bukan macam warga yang bukan celik IT ataupun tidak mempunyai akses kepada IT, agak sukar untuk mendapatkan maklumat. Okey, ceritakan sedikit tentang pengalaman dan cabaran doktor untuk sepanjang menghadapi tempoh tersebut, tempoh PKP, tak dapat nak buat hobi apa semua. Ceritakan doktor. Memang diakui, iaitu sepanjang pandemik COVID-19 ini, penglibatan dan juga kegiatan oleh seseorang ataupun orang-orang kebanyakan tersekat. Dan sebab mereka dilarang keluar dan juga melakukan perkara di luar seperti biasalah. Betul. Jadi oleh kerana itu, ini bagi penulis, perkara macam itu merupakan cabaran. Setuju. Malahan itu satu rahmat sebenarnya. Sebab boleh menggunakan sepenuh masa untuk melakukan penulisan. Jadi saya ambilkan peluang sepanjang pandemik tersebut untuk menulis. Akhirnya saya dapat menghasilkan 3 manuskrip. 3 manuskrip dalam tempoh 2 tahun. Wah, nak tulis satu manuskrip tu pun dah sakit dah doktor. Ya, jadi manuskrip ini sedang menunggu untuk diterbit. Okey. Sebab seperti yang kita sedia maklum, untuk menerbit sebuah buku di negara kita ini agak memakan kos yang agak tinggi. Betul. Jadi oleh kerana itu saya tunggulah, mungkin ada pihak-pihak yang tertentu yang boleh membantu. Jadi kalau ada, saya akan terbitkanlah yang manuskrip yang sudah sedia ada tu. Di samping itu, saya juga terlibat aktif dalam persatuan-persatuan. Persatuan? Setakat ini saya ada 6 persatuan yang saya terlibat secara langsung. Iaitu Persatuan Anak Melayu Bintango, Meradong Serike, itu persatuan untuk orang-orang di sana lah. Bintango. Terpaksa saya berulang-alik lah. Kalau ada kegiatan, aktiviti sana, saya akan pergi ke sana untuk menguruskannya. Kemudian Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Sarawak, saya juga terlibat. Persatuan Pesara Guru Sarawak. Kemudian Persatuan Penulis Sarawak. Penulis? Pernah dengar? Pernah dengar. Persatuan Penulis Sarawak. Dan satu lagi ialah Pertubuhan Kesedaran Intelektual Kuching.
Kesedaran intelektual kucing. Sarawak. Bagaimana? Sebab tadi saya dengar doktor menguruskan sehingga 6 persatuan. Boleh tak doktor ceritakan sikit macam mana doktor nak menguruskan 6 persatuan dalam tempoh PKP, kita tak dapat nak bersemuka, kita tak dapat nak buat hal-hal pengurusan. Macam mana doktor? Boleh tak ceritakan? Apa yang saya lakukan ya untuk memastikan supaya aktiviti kegiatan persatuan-persatuan ini berjalan. Janganlah oleh kerana pandemik ini persatuan ini tidak mengadakan kegiatan. Okay. Jadi ada saluran-saluran yang boleh kita gunakan dalam keadaan sedemikian, iaitu seperti mengadakan mesyuarat, mengadakan perbincangan melalui online, ataupun webinar. Okay. Dan malahan kalau persatuan itu di Kuching ni, kebanyakannya berpusat di Kuching. Oh, okey. Baik. Mudah saja kita akan adakan perjumpaan walaupun dalam kekangan yang ada. Kita boleh lakukan, insya-Allah. Okey, boleh. Okey, adakah doktor akan menterjemahkan segala cabaran doktor tu dalam bentuk penulisan? Apa yang berlaku semasa PKP ialah doktor menulis. Adakah doktor akan terjemahkan dia dalam bentuk penulisan? Kalau doktor terjemahkan, dekat medium mana? Di mana doktor banyak berkongsi pengalaman semasa COVID atau PKP tersebut? Silakan doktor. Waktu itu oleh kerana mungkin juga yang terlibat dalam nak mengadakan perhubungan itu agak tersekat. Masa itu memang jarang saya ada perhubungan lah untuk mengadakan apalah sesi ke apa untuk betul sesi. Sebab memang payahlah untuk kita mengadakan perjumpaan dan seterusnya. Betul, ya? Setuju. Itu memang cabaran yang sengit ya untuk semua orang. Betul. Termasuk penulis. Tapi yang baiknya penulis ini oleh kerana minat untuk membaca dan menulis tu ada. Yeah. Jadi setiap masa yang terluang dia akan tumpukan perhatian kepada dua perkara inilah, menulis, membaca. Dan sekarang kalau membaca ini mudah untuk mendapat sumber-sumbernya. Betul. Dan sumber itu seolah datang dengan sendirinya. Jadi itu yang dapat dilakukan sepanjang pandemik COVID-19 itu. Dengan membaca, menulis. Okey. Doktor ada berkongsi pengalaman tak dekat siapa-siapa mengenai perjalanan penulisan doktor? Mungkin di Facebook, ada tak doktor? Secara tidak langsung memang ada. Ya. Tapi secara langsung begini, belum lagi. Ini pertama kali ni lah. Kalau PKP buat secara langsung ni sedia 10,000 je doktor. Susah tu. Okey, sepanjang bergelar penulis, apakah sumbangan yang paling bermakna yang telah doktor berikan kepada dunia penulisan? Saya melihat penulisan ni adalah satu cara di mana kita boleh memberi kesedaran kepada umum. Contohnya buku-buku yang saya tulis setakat ini yang telah diterbitkan, semuanya bermatlamat memberi kesedaran tu. Macam buku yang pertama itu memberi kesedaran kepada guru-guru ya. So itu saya letak implication for the teachers ya. Yang kedua pun memberi kesedaran kepada penghuni dunia ni. Jaga kita punya khazanah tu. Khazanah tu jangan dibiarkan sehingga sekarang kita berhadapan dengan climate change ni teruk. Betul. Sangat teruk sekarang ya. Betul. Jadi saya harap melalui buku-buku ini kesedaran itu dapat disebar dengan luasnya. Itu yang saya rasa
tugas dan peranan penulis lah. Betul. Yang keduanya tentu sebagai seorang penulis, dia ini mempunyai panca indera yang agak luar biasa, berbeza dengan orang biasa. Dia boleh melihat sesuatu itu, kemudian dia boleh mentafsirkannya. Itu yang kita selalu ikuti apabila kita membaca buku. Kita boleh rujuk kepada buku yang ditulis oleh Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, okay. Buku-buku yang ditulis, yang dulu kita pernah gunakan, The Old Man and the Sea, di sekolah menengah lah, sebagai buku literature, English literature. Saya apabila membaca itu, saya memang tertarik benar-benar apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Begitu juga J.K. Rowling yang menulis Harry Potter. Harry Potter. Sebenarnya penulis ni dia berhadapan dengan masalah-masalah sebenarnya, tapi dia boleh menggunakan problem itu sebagai opportunity, diolahnya. Macam Rowling ini dan juga Ernest Hemingway, membunuh diri akhirnya kan. Oleh kerana keadaan kehidupannya begitu perit ya. Begitu juga Rowling ini peringkat awal. Tapi apabila cabaran itu dapat mengolahkan dia punya pemikiran, idea-ideanya cukup bernas dan menarik, di bukunya menjadi peminat ramai. Rowling itu sudah jadi milenial sudah. Terus jadi milenial, menulis sahaja. Menulis saja. Betul, menulis saja. Itu pun dah sampai 7 siri ke Harry Potter. Betul. Lepas tu sampai sekarang ni bersambung lagi, ada lagi cerita anak Harry Potter. Semua minta cerita anak Harry Potter. Lepas tu dia buat prolog lagi. Memang memang hebat. Memang hebat. Okey, Doktor, kita dah nak sampai ke penghujung. Boleh tak Doktor berikan sedikit harapan kepada industri penulisan industri penulisan secara global, penulisan tanah air ataupun global? Berikan sedikit harapan. Saya masih percaya bahawa penulisan buku ni ataupun industri buku ini adalah relevan dan boleh kita perkembangkan. Dia tak bermakna apabila era sekarang ialah era digital, e-booknya boleh kita akses dengan mudah. Tapi bagi saya, perkara yang bersifat konvensional ini, buku yang kita nyata, adalah lebih memberi kesan kepada pembaca itu daripada membaca melalui e-book. E-book ni kalau kita baca, lebih-lebih lagi melalui internet dan seterusnya, dia bagi saya lah tidak memberi keseronokan yang sepenuhnya. Jadi sebab itu saya berpegang teguh berpendapat bahawa industri penulisan ini masih lagi relevan dan perlu dipupuk dan dikembangkan. Jadi inilah yang saya rasa apa yang kita laku pagi ini adalah satu perkara yang sangat baik untuk memberitahu umum bahawa jangan buku ini ditinggalkan. Buku ini adalah punca ilmu. Buku punca ilmu. Punca ilmu dan juga punca sumber-sumber yang perlu kita dapat, dan dari sana kita boleh membangunkan diri kita. Menarik. Boleh tak bagi juga nasihat sedikit kepada penulis muda yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia penulisan? Silakan Doktor bagi sikit nasihat kepada mereka. Menjadi seorang penulis perlu ada minat. Minat. Kalau tidak ada minat, terutama sekali minat membaca, agak sukar sikit. Kita perlu minat membaca. Bagi saya sendiri, saya memang sejak
berada di sekolah rendah lagi. Memang sentiasa berminat dengan buku. Sekolah rendah, sekolah menengah, apalagi apabila sudah mengikuti pengajian tinggi. Ya. Sebab itu, setiap kali saya pergi ke sesuatu tempat, contohnya tempat yang besar lah, saya akan pastikan dulu akan pergi ke kedai buku. Kedai buku, okey. Itu yang paling saya utamakan. Ya. Contohnya baru-baru ini saya pergi KL. Saya pergi ke kedai buku di KLCC. KLCC. Tak perlu sebut nama lah. Kinokuniya. Betul. Saya tak perlu sebut nama nanti. Betul. Okey. Awak kata dia. Dan satu lagi buku yang kedai buku yang terbaru ialah di Mitsui Garden Park Lalaport. Dulu kan itu penjara Pudu. Oh ya. Betul. Sekarang sudah dibuat shopping kompleks. Okey. Saya pun dapati buku yang dijual di sana cukup banyak. Mungkin hampir sama dengan yang di KLCC itu. Jadi maksudnya untuk menjadi seorang penulis mesti minat membaca. Kemudian ada sedikit kemahiran lah untuk menulis. So itu perlu baca banyak buku. Saya membaca buku ditulis oleh penulis-penulis kalau dapat secara global. Macam yang Jepun ni yang saya selalu baca bukunya ialah Murakami. Okey. Yang penuhnya apa? Itu namanya Murakami. Okay. Dan apa yang dituliskannya itu ialah perkara yang biasa. Ini yang saya suka. Perkara yang biasa. Sama juga dengan buku yang saya tulis. Contohnya manuskrip yang sudah saya hasilkan itu memang menceritakan pasal perkara-perkara biasa. Jadi dengan itu, apabila orang membaca, orang itu dapat dengan sendirinya mengikuti apa yang ditulis. Betul. Kalau penulis tidak dapat melakukan itu, jadi saya rasa buku itu walaupun ada yang minat, tapi dia tidak mendidik pembaca. Buku perlu mendidik orang yang membaca. Supaya dari segi dia punya kebijaksanaan, wisdom itu bertambah. Ini yang penting. Wisdom. Betul. Kalau wisdom dia bertambah, bermakna orang itu semakin dia punya manusiawinya itu, sifat-sifatnya akan juga meningkat tinggi. Itu betul. Yang saya rasalah. Jadi untuk penulis-penulis yang mau berjinak dengan bidang penulisan ni, elok membaca dengan sebanyaknya. Kemudian untuk kemahiran tu boleh juga belajar melalui bacaan. Dan saya berpendapat seorang penulis yang tulen tidak perlu ada orang lain yang mengajar dia menulis. Kan kita lihat sekarang ada pihak-pihak yang tentu mengadakan bengkel, mengadakan. Bagi saya boleh kita ikuti bengkel ataupun sesi sedemikian. Tapi yang lebih pentingnya penulis itu buat perkara itu sendiri. Membaca, kemudian melalui itu mendapat kemahiran. Supaya sebab setiap yang ditulis dia berbeza. Dia tak sama. Kalau penulis lain yang mengajar kita buat ini, buat itu, mana mungkin kita boleh ikut tu? Gaya penulisan lah. Dia lebih kepada gaya penulisan. Okey. Baiklah, kita sekarang berada di penghujung program siaran. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di Sarawak Authors Highlight. Baiklah.
Kepada penonton sekalian, jangan lupa untuk berjumpa dengan kami di Sarawak Autis Festival 2022 pada 27 hingga 29 Oktober 2022. Baiklah, terima kasih sekali lagi Doktor, dan saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surat As. Sekian, terima kasih.